Macam sejauh mana kerjasama dengan KRU tu? Adakah sekadar one off di tu atau macam mana? Saya jawab kan? Silakan. Saya cerita je lah Cerita. cerita ni ini soalan Abang Syaril memang best. Orang soalan yang orang tak tanya. Beberapa kali lah. Sekejap siap Datuk Norman pun turun nak panggil kita kan untuk nak tanya kenapa tak nak sign. Saya pun cakap sebab saya memang kalau boleh tak nak terikat sebab yelah kita tak. Sebab satunya saya selalu risau dengan artis-artis yang sebelum-sebelum ni lah. Tapi mungkin sebenarnya KRU tak adalah sampai macam tu sekali. Cuma tengok artis sebelum ni bila dah sign tak boleh perform. Macam kita nak basking tak boleh basking. Jadi macam terhad. Tapi tunggu show tak ada show. Kalau orang normal tergantung. Kalau sebab ramai juga artis-artis yang kita kenal yang berpengalaman macam tu. Bukan dengan KRU saja, dengan benda lain mana-mana pun kan. Jadi macam kalau dia tak boleh nyanyi, orang normal dia boleh buat kerja lain. Buatlah apa benda kerja, apa buat design ke apa benda yang tak berkaitan dengan persembahan kan. Tapi kita itu je lah yang kita pandai. Jadi kalau dah sign tak boleh nak basking. Tapi terima kasih juga ke KRU. Tanpa dia kita pun tak ada kat sini. Betul. Bukan tak ada istilah tak kenal budi. Betul, tak ada. Cuma dalam hal ni masing-masing ada pendirian. Betul. Kan, Janji palsu hanya mada sengsara, kini ku tersisih dan merana, hanyalah aku menahan segala rasa. Malam ini kita ada jemputan yang sangat menarik. Sangat menarik kerana mereka terdiri daripada anak muda lah kan ataupun separa senja. Aduh. Ladies and gentlemen, the one and only Khalid Baskaz. Assalamualaikum. So, untuk pertama kalinya saya nak interview semua. Saya nak interview penyanyinya, saya nak interview gitarisnya, dan saya nak interview dia punya manager sekali. Manager semua. Mana boleh datang saja. Saya pula manager kena interview. Yes. Okey, untuk segmen pertama tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan dulu. Di hadapan saya penyanyi utama iaitu saudara Khairul Azmi Saad lebih kurang. Betul Betul. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat kan? Alhamdulillah. Ya, di sebelahnya Bonza ya. Bonza. Siapa tak kenal kalau kata tengok dalam program Meletup tu, dia duduk goreng. Silakan introduce diri. Ya, nama saya Muhammad Zaki Besmaya atau panggil Zaki sebagai basis Khalid Baskaz. Yeah, so Mi sekarang main keyboard ke? Betul. Apa Main keyboard sambil nyanyi lah. Okay. Nasib baik benda lain. Kalau tak semua dia boleh main. Semua dia tak sama. Kena kuasa. Tapi gaji sama. Itu tak dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Khalid Baskaz ni kenapa kami jemput? Kerana mereka ada produk baru. Ya. Dan juga sempena memperingati. Sebenarnya diam tak diam dah 10 tahun rupanya. Betul. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih. Bukan mudah kan. Orang kata kadang-kadang kumpulan pemuzik ni orang wahid wonder je sekali betul habis. Tapi 10 tahun bukan satu benda yang mudah. Apatah lagi dalam keadaan OKU tuan-tuan dan perempuan ni. Tapi nampaknya ia bukan lemah tapi menguatkan lagi. Alhamdulillah. So mungkin saya pergi soalan pertama lah. Saya tujukan pada Cik Azmi kita ni. Ya, boleh. 10 tahun meranjau onak dan duri. Wow, sajak ni. Yes. Daripada bermain di jalanan, muncul dengan aura yang sangat hebat di AJL. Kemudian selepas itu pula menang pelbagai anugerah ini. Dan sehingga sekarang, after 10 tahun, bagaimana Azmi melihat Khalid Baskaz? Silakan. Yes. Okey, secara
jujurnya secara sekali pandang gitu, boleh saya katakan Kalibaskers ni sederhana lah. Kita nama pun Kalibaskers. Jadi kita dah masuk dalam mainstream, tapi kita juga masih pergi basking. Macam tu lah. Dia macam yang kecil buat, yang besar pun ada juga. Macam tu lah. Tapi bila dikenangkan dah 10 tahun kan, biasalah dia yang berkaitan dengan hiburan ni, dia berkait juga dengan populariti. Jadi bila kita dah pernah dikenali, populariti ni dia tak akan bertahan kecuali insan-insan yang terpilih lah kan. Macam legend-legend kita, Datuk Siti, Datuk Jamal, yang Datuk-Datuk semua tu lah, yang tu memang bertahan lah. Tapi kita yang biasa-biasa ni, dia susah nak bertahan. Jadi bila populariti kurang, kita punya income pun akan kurang sikit. Jadi tapi bersyukur sangat tu sebab Kalibaskers dapat bertahan lagi lah. Masih ada undangan, masih ada di stesen TV setiap minggu, masih keluar TV. Bersyukur sangat. Cuma kalau nak dikirakan dari segi populariti tu memang tak dinafikan makin turun, dan kita orang tengah struggle untuk naikkan balik. Itu tanggapan saudara Azmi, tapi bagi kami di luar ni masih Saudara Zaki. Ya, saya. Yes. Saudara Zaki orang mana ni? Saya mak Pulau Pinang, bapa Perlis. Simboy. Ya. Tapi sekolah di Kedah sama macam Abang Syarif kan. Tapi Abang Syarif pun 3 negeri kan. So sebagai antara tunjang jugalah di Kalibaskers ni. Ya betul. Okay ni. Orang kata populariti macam Azmi cakap tadi, naik dan turun. Betul. Begitu juga daripada show, naik dan turun. Betul. Tapi hidup mesti diteruskan. Betul. Pernah tak terfikir bahawa mungkin bincang sama ahli, kita ni mungkin kena diversify ataupun kena buat benda lain juga ni selain daripada menyanyi? Pernah tak? Pada mula je memang ada. Okay. Tapi sebab kita dah jiwa seni kita, jiwa bermain muzik ni ada dalam, orang kata sebati dalam diri kita. Okay. Jadi kita fikir kita kena buat sesuatu untuk kita try error lah. Okay, ni tak okay, kita cuba yang lain yang orang kata apa, yang masyarakat boleh terima, apa yang material apa yang kita buat lah. Itu. Apa kalau boleh kongsi sikit apa yang pernah cuba tapi tak berapa nak menjadi? Cuba contoh sebelum ni single ada juga single yang kita buat sebelum ni, ada yang mungkin orang kata apa tak kena dengan cita rasa ke. Okey. Gitulah. Kalau Kalibaskers sendiri sejujurnya kita tak pernah buat lagi yang selain daripada muzik lah. Ataupun bukan setakat selain muzik, selain daripada persembahan dan buat lagu. Kita semuanya memang fokus kat situ. Tapi kalau personal, masing-masing ada juga cuba. Tapi masa PKP lah saya ada jual susu, farm fresh. Benda-benda lain lah tu. Iyalah masa PKP kan. Macam saya sendiri, saya pernah juga dah register SSM semua nak buka macam production lah. Jadi kalau siapa nak buat lagu, dia akan contact saya buat lagu. Tapi memang nak uruskan bisnes ni susah. Ya Allah. Dia kena ada team lah sebenarnya juga. Betul, dia kena ada team. Saudara Zaki? Ya, saya. Bila dah masuk Persatuan Orang Buta kat Briefing tu kan Ya betul. Apa je panggil Persatuan Orang Buta Malaysia. Orang Buta Malaysia kan betul. Dia kat situ saya difahamkan diajar macam-macam skill. Betul. Kan. Apa lagi skill yang Cik Zaki ada selain pada memetik gitar? Skill urut lah, belajar urut saya. Urut mengikuti kursus di situ? Mengikuti ada kursus jangka pendek lah di situ. Okey. Kursus refleksologi untuk urutan kaki. Okey. Jadi saya sempat kira satu semester. Okey. Saudara Azmi kita? Saya ada skill lah, macam memikat wanita. Tapi saya rasa benda Ramadan Al-Mubarak ni kan. Kita memikat isteri lah. Pun pernah mengikuti kursus. Betul. Saya setahun lah di sana. Ambil urut badan dan juga urut kaki. Tapi kat sana bestnya sebab dia ada juga pertandingan. Dia macam persatuan ada buat pertandingan band, pertandingan nyanyi dululah. Jadi dari situlah kita kenal, orang ni bakat ni, bagus ni, boleh main gitar ni. Itu yang kita kenal satu sama lain tu. Tapi selain tu banyak juga kursus-kursus lain lah. Macam telefonis. Untuk lagi apa lagi? Pembantu takbir. Buat surat ke. Untuk yang adult blind yang baru tak nampak, jadi dia orang ada belajar lah untuk belajar braille. Jadi gitulah. Jadi anda berdua memang boleh menguasai braille dengan baik? Boleh, saya boleh, masih boleh lagi lah. Saya
dah lama tak baca. Okey, right. Tapi memang pengetahuan asas tentang benda itu memang ada lah. Okey. Bila bercakap tentang Khalid Baskers, kita takkan dapat lupa sejarah AJL, pentas pertama yang satu Malaysia tahu tentang Khalid Baskers. Di mana kita melihat masa itu semua terkejut, penampilan sulung orang kata. Betul. Bukan saja penampilan sulung, tapi berjaya membuatkan seluruh penonton di Dewan dan juga di rumah remang berloma dan terus mendapat persembahan terbaik. Saya nak tanya dulu kepada Azmi apa perasaan bila berdiri di depan ribuan orang tu satu. Yang kedua, tepukan gemuruh yang diberikan tu sebaik saja roman cinta jerit-jerit apa semua masa tu sebagai pemuzik jalanan, apa yang Mi rasa masa tu? Satunya kalau saya boleh cerita jujur lah, saya waktu tu tak rasa apa-apa. Waktu tu sebab kita tahu AJL tu hebat kan, memang macam mana, tapi kita mungkin disebabkan bila kita tak boleh melihat, kita tak tahu reaksi orang macam mana waktu tu kan. Tapi kita waktu saya pula pakai ear monitor tu. Betul, saya pun sama. Jadi bila orang jerit tu kita dengar macam sayu macam tu je. Kita pun dengan nervous kita lagi kan. Kita tak fokus pada reaksi orang lah. Saya ingat lagi waktu tu dah habis persembahan tu, Abang Henry datang kat belakang saya. Mi, orang semua berdiri Mi, diorang sorak Mi. Saya dah hati nak kena buat apa macam ya ke orang berdiri ke. Kita macam tak tahu nak react macam mana. Waktu Abang Henry angkat tangan saya gitu, macam dia nak suruh kita gembira lah. Sampai dia panggil jadi persembahan terbaik, saya pun tak tahu nak rasa apa sebab dah itu pun terbaik ke? Macam kita tak rasa yang kita buat tu hebat pun sebenarnya. Malah kalau saya tengok-tengok balik bila kita dah ada cukup pengalaman menyanyi dengan baik macam mana, banyak benda yang kena dibaiki pun, banyak kekurangan pun. Memang terlalu banyak lah yang boleh kita perbaiki. Tapi kalau dulu saya ingat dulu waktu pernah ada interview lah tanya, Mi macam mana komen awak? Ada orang kata Khalid Baskers tu naik disebabkan kesian lah, maknanya malam tu dapat hebat tu disebabkan kesian. Saya nafikan benda tu sebab saya rasa saya dah buat yang terbaik lah. Tapi bila saya check balik kualiti nyanyian apa benda semua, kesian tu pun membantulah. Sebab benda ni, entertainment ni ada bisnes juga kan. Memang saya tak nafikan kalau tujuan Abang Henry panggil kita tu ada kaitan dengan bisnes juga. Sebab dia nakkan tarikan tu. Tapi mungkin orang yang di luar sana dia orang tak faham bisnes, entertainment bisnes ni macam mana kan. Memang dia orang akan kata, bukan kata Abang Henry tak ikhlas, dia ikhlas, tapi di sebaliknya tu mesti ada bisnes dia jugalah. Jadi bila ada kesian tu orang kena masuk, Baskers tak nampak pula perform kat AJL, nyanyi lagu tinggi pula. Jadi benda-benda tu yang buatkan orang macam dia banyak contributor factor lah. Banyak. Bukan kalau saya kata macam Puteri Aryani tu, yang tu memang kualiti betul. Memang kita rasa uish gila vokal dia. Memang kita fokus kat vokal dia. Tapi kalau Khalid Baskers malam tu tak juga. Macam tu lah, ada banyak faktor lah. Tapi mungkin saya nak tambah sikit. Tambah sikit. Mungkin penonton atau di rumah atau di auditorium, expect mungkin artis dia yang akan cover lagu. Ya, betul. Jadi bila dah tengok tu, jadi orang jadi tak sangka, jadi tak expect kata Khalid Baskers yang perform di situ. Sebab saya dulu jururut. Saya urut seorang wartawan di TV3 lah, nama Farihat. Pernah dengar nama? Sekarang di Berita Harian lah. Saya memang tukang urut, memang dia selalu urut dengan saya lah. Okay. Saya siap tanya dia. Bobo. Bobo betul. Bobo, okay. Saya tanya dia macam mana siapa ganti Awira nanti. Dia kata dia pun tak tahu. Tengok-tengok saya perform hari tu. Okay. Jadi sampai sudah dia saya tak bagi tahu dia lah. jadi dia pun mesti tak expect kau boleh masuk. Kau yang urut aku. Macam tu. Zaki, masa tu family semua tahu ke yang masa you all nak perform ni? Family tahu. Ada beritahu dia orang? Ada beritahu. Dia orang macam tu apa reaksi dia orang rasa biasa sebab sebelum itu kita ada pernah perform dekat TV semua tu ada. Pernah. Dah pernah beberapa kali lah. Cuba kami kau tak perasan Yalah, sebab ada rancangan yang tak adalah macam AJL tu kan betul-betul orang. Rancangan yang kadang-kadang orang tengok, kadang tak tengok. Okay. Cuma yang ni platform dia sangat besar. Betul. Mi. Ya. Okay.
bila meletupnya Khalid Baskers, saya difahamkanlah show mencurah-curah lah. Alhamdulillah. Orang sana panggil, orang sini panggil, orang sini panggil. Masa tu ada macam culture shock tak ni? Culture shock tu tak sangat. Okey. Sebab kita macam macam mana nak kata, kalau culture shock tu boleh kata macam kita penat je lah. Dia macam dia banyak lebih pada personal lah. Kalau saya secara personalnya, sebab saya waktu tu tak ada anak lagi, jadi berdua dengan isteri, jadi kita kurang masa dengan isteri tu. Sekejap sana, sekejap sini lah. Jadi dia ada problem sikit lah kat situ. Peminat pun pergi mana-mana orang tegur, kita pula lelaki, Iman pula senipis kulit bawah. Itu contoh dia. Iman lah ni. Dulu pergi mana-mana orang tak kenal. Ini pergi mana-mana orang kenal. Lepas tu pula kadang-kadang dia orang treat kita macam lah kita ni nampak kan. Mini sombong betul. Itu yang satu kelebihan saya. Tak tahu, bagi saya kelebihan lah. Sebab saya tak nampak reaksi orang. Bila saya jalan pun, saya bukan tahu orang pandang saya kan. Saya pun jalan. Cuma kadang-kadang ada kawan yang bawa ke, orang tu tengok kami. Oh ya ke? Biar ada tengok. Tapi sebenarnya kalau tak layan pun susah. Kadang-kadang dia bagi salam dengan orang lain. Assalamualaikum. Dia nak tegur kita ke? Nak tegur orang tu. Kita pun jawab salam padahal dengan orang lain. Orang kata perasan pula kan. Tapi kalau tak tegur, orang kata sombong pula kan. Betul. Tuan-tuan dan perempuan, 15 minit pertama yang sangat menarik. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita kembali lagi bersama Khalid Baskers. Kita bawa dulu dua orang penyanyi utamanya, saudara Azmi dan juga saudara Zaki. Baik. Tadi 15 minit pertama kita dah cerita sikit tentang mukadimah bagaimana bermulanya Khalid Baskers semula dikenali. Dan selepas itu nama Khalid Baskers makin meletup sehinggalah negara dilanda pandemik. Jadi bila pandemik ni banyak sektor terkesan, tak terkecuali juga sektor hiburan. Dalam hal ini Azmi, boleh cerita sikit dalam tempoh PKP tu macam mana you all punya nak survive? Waktu PKP tu memang boleh dikatakan memang tak boleh ada show langsung kan. Jadi memang tak ada income lah dari segi persembahan. Tapi untuk saya personal, kalau bukan cerita Khalid Baskers, untuk saya personal kadang-kadang ada juga saya buat lagu macam itu, ada buat lagu produk. Jadi dia company jual coklat ke koko macam itulah. Saya buat lagu. So ada juga saya dapat juga buat persembahan macam TV punya program. Dia panggil, sebab kita tak boleh satu grup kan. Jadi dia minta, okey Azmi awak nyanyi je lah dari rumah. Kita nyanyi. Benda-benda tu lah income dari situ. Lepas tu waktu tu saya juga ada join pertandingan TV, musical awak superstar. Lepas tu ada juga Immortal Song. Jadi benda-benda tu yang membantu saya lah untuk personal. Jadi kalau nak cerita cabaran waktu PKP tu mula-mula memang risau. Tapi bila dah lalui, okey je, ada je income dia. Itu saya personal lah. Tapi kalau secara Khalid Baskers memang waktu tu masing-masing struggle lah. Abang Zaki jual susu, Nirwan jual kek. Masing-masing cari jalan lah. Ni saja satu soalan sensitif. Sensitif. Saya nak tujukan pada Zaki. Zaki. Of course bila dalam berkumpulan ini, kelebihannya pada vokalis. Betul. Orang lebih kenal vokalis. Kita pun tengok banyak kumpulan-kumpulan terkenal, tiba-tiba vokalis keluar dan buat sendiri. Yang lain tu makan hati je tengok. Tak tahulah kan. Okey, dalam hal ni saya soalannya, of course lah, sebagai manusia kita redha lah sebab itu mungkin rezeki dia. Tapi dah tentu sebagai manusia dalam perasaan kecil hati ni, kau dah tinggalkan kami, kesian aku tak apa. Ataupun rasa kau ni apa ni, tak fair lah, tinggalkan kami show pergi sorang-sorang. Tu saya maksudkan dengan soalan sensitif tu. Okey, saya nak dengar pengakuan Zaki. Pada mulanya sebagai manusia biasa memang ada perasaan tu. Tapi kita orang kata apa, fikir yang positif.
Setiap orang ada rezeki dia. Jadi kita kena tahu kelebihan kita kat mana, kita kena pergi apa yang kita mampu buat. Terbaik. Jadi biasa Allah bagi kadang-kadang dekat, mungkin dia lebih dekat sana, kita lebih dekat yang lebih kat tempat lain. Jadi benda tu semua kita kena jangan tanamkan sifat negatif tu. Bila jadi, insya-Allah kumpulan tu akan kekal lama, insya-Allah. Dan of course kadang-kadang bila organizer bajet dia terhad. Ya. Dia kata, kami tak boleh ambil lah semua. Kami nak vokalis je. Masa tu Zaki apa perasaan lah? Betul yang macam saya cakap kan. Yang mula-mula tu memang rasa down lah. Sebab sebelum ni kita just concentrate dekat main bass je. Tapi sekarang ni saya memang lepas daripada dalam masa PKP tu ada belajar main seruling, ada belajar main instrumen lain. Jadi kita buat benda lain lah yang boleh ada income juga untuk kita. Gitu lah. Kita tak boleh nak fikir down je macam tu, tak. Rasa macam boleh merosakkan kita punya mental health. Betul. Maknanya masing-masing rezeki dia kan. Betul. Tak adalah perasaan orang kata apa. Sebab di Malaysia ni dia punya kecil. Kalau di US tu, kalau macam di Indonesia contohnya, kalau dia boleh buat konsert tu round satu kota ke kota tu dah sebulan tak habis kan. Jadi kita kena faham lah situasi. Bila dapat offer organizer nak seorang je of course Mi pun akan rasa something kan. Betul. Aku ni datang naik sama-sama kan. Tapi kau panggil aku, tapi yelah nak tolak pun rezeki kan. Macam mana apa perasaan Mi Itu yang waktu awal-awal saya ingat lagi mula-mula yang betul-betul bukanlah mula-mula, tapi yang mula-mula saya nak kata saya build up nama Azmi Saad. Macam sebelum tu kan Azmi Kalibaskers kan. Saya build up nama Azmi Saad tu sebab saya join reality TV Gema Gegar Vaganza. Waktu tu dekat Astro Oasis. Jadi dia macam Gegar Vaganza juga, tapi dia Islamik punya lah. Jadi dekat situ kita nak kena ada fans yang akan yang akan sokong kita setiap minggu kan. Jadi ala-ala ada fans tu kita macam nak kena buat nama jugalah Azmi Saad. Jadi macam tu lah. Jadi dari situ yang sebelum tu ada juga job-job solo yang saya dapat. Sebab kadang-kadang bukan masalah organizer tak nak bukan bajet kadang-kadang. Dia sebabkan macam kita tak boleh sediakan set untuk instrumen. Macam tu. Ataupun kita memang tak nak ada instrumen atau pentas, jadi nak nyanyi je. Jadi yang tu saya ambil jugalah. Tapi biasanya kalau boleh, sebab tu saya ada manager khas yang bukan under Kalibaskers. Jadi kalau orang tu nak panggil saya personal, dia contact saya punya manager, dia tak contact Kalibaskers. Macam tu lah. Tapi waktu dapat Gema Gegar Vaganza tu memang saya saya cakap dengan Kalibaskers juga, dan kita bergaduh juga lah waktu tu. Sebab saya pun faham memang dia orang pun mesti akan terasa macam saya nak tinggalkan dia. Sebab waktu tu kita macam saya cakap, kita tak bersedia lagi dengan keadaan. Biasalah tu pada mula saya cakap, pada mulanya memang macam tu lah. Tapi saya cakap dengan dia orang, benda ni saya masuk Gema Gegar Vaganza bukan untuk saya seorang lah. Saya pun bawa nama Kalibaskers. Jadi bila kita tiap minggu keluar dekat situ, orang pun ingat Azmi ni kumpulan Kalibaskers. Sampai dia orang faham, tiap minggu dia orang datang juga tengok Gema Gegar Vaganza tu. Support. Tapi saya pun akan utamakan Kalibaskers dulu sebelum saya punya. Jadi kalau kata sementara dalam Gema Gegar Vaganza tu ada nak buat apa-apa, saya pun buat dulu Kalibaskers punya. Macam itulah. Tak adalah saya tinggalkan dia orang. Cuma saya tak sampai hati juga nak tolak kan kalau ada job sendiri. Bukan macam bagi saya lah. Kalau kita tak ambil job tu, ada peluang tu tak tahu lagi ada bila pula. Ya, betul. Jadi fikir bagi pihak dia lah. Jadi sangat positif Kalibaskers. Saya sangat suka interview itu yang saya sayang dia orang tu. Biasa manusia biasa ada juga rasa tu, ada mesti. Awal-awal tu tapi lama-lama okeylah Macam rezeki masing-masing. Betul. Tapi kita dalam segi tu kita dapat benda lain yang kita yang jadi mungkin tak tahu nak buat benda apa, kita dah boleh buat benda baru. Jadi sebelum ni saya tak pernah nyanyi, jarang nyanyi, saya jarang ni saya dah terpaksa boleh berdikari untuk buat benda lain. Jadi kita fikir yang positif tu. Jadi saya fikir macam tu lah saya punya cara. Alright Mi. Ketika nama Kalibaskers melonjak-lonjak apa semua, tetapi ada ketikanya kita masih nampak lagi Kalibaskers basking di jalanan. Mungkin ramai orang tanya, ini dah teruk sangat ke? Kan? Itu bukan main lagi apa semua. So kenapa masih lagi basking di jalanan? Okey, satunya kalau waktu baru keluar AJL tu pun
kalau ada masa free kita turun basking. Satunya sebab memang kita dah janji, memang kita tak nak hilangkan basking tu daripada Kali Baskers lah. Sebab kita nak biar orang kenal kita kat situ dan kita pun masih di situ. Walaupun nama dah meletup-letup ni. Tapi kadang kita turun tu untuk bukan untuk income lah, sebab waktu tu income dah alhamdulillah kan. Tapi turun tu memang untuk jumpa peminat ataupun untuk jumpa kawan-kawan baskers yang lain, macam tu lah. Tapi jujurnya ada masa, sebab macam saya kata tadi awal-awal kan, popularity bila dah makin menurun, kadang-kadang basking tu membantu jugalah untuk income. Jadi sebab tu kita tak ada buat kerja lain selain muzik, muzik je. Jadi kalau kurang show kita pergi basking. Macam tu lah. Saya selalu suka cerita jujur je. Kadang-kadang kebanyakan orang yang popular kan, dia tak sampai hati nak bukan tak sampai hati lah, macam tak best nak cerita susah dia kan. Popularity dah turun. Tapi kalau saya nak biar orang dekat luar sana faham yang kerja muzik ni sebenarnya kita kerja macam orang lain juga kan. Jadi ada masa turun, ada masa naik. Macam tu lah. Tak adalah kita sentiasa selalu. Kalau orang, saya selalu jumpa komen dekat Facebook macam PKP dulu, tak ada show. Macam Fendi ada pernah viral sebab dia minta supaya dia dapat rumah di PKL. Tapi antara komen-komen orang, dah tentu artis, takkanlah tak ada simpanan. Kita artis ni bukanlah sentiasa ada duit kan. Lepas tu show yang orang bayar kita bukan macam artis-artis yang legend-legend hebat-hebat tu kan. Dia ini kena tak bagi lima waktu tu lah. Bagi 5 orang lah. Jadi orang tak faham, orang ingat kita sentiasa ada simpanan yang banyak kan. Betul. Apa ni, bila show dah makin kurang, dia ada satu cara mengatasinya untuk ada lagu-lagu yang best. Betul kan. Betul. Bila ada koleksi lagu yang best, dia boleh membantu untuk menaikkan semula populariti, menaikkan semula jumlah peminat dan sebagainya. Kali Baskers ada cipta lagu sendiri. Betul. Macam sebelum ni ada satu single inspirasi. Lepas tu yang single terbaru ni boleh kata kita cipta sendirilah, cuma kita dengan Rusa Music. Jadi Rusa bagi kepercayaan pada kita untuk cari, macam kita cari penulis lirik siapa, komposer siapa. Jadi kita yang fikirkan sendiri apa yang kita nak. Macam sebelum ni kalau kita bekerjasama dengan komposer-komposer sebelum ni, kita datang lagu dah ada dah. Dia ikut cita rasa komposer tu. Jadi kita dengar okey ke tak. Kalau tak okey, ada satu lagi pilihan. Ada macam terhad lah. Tapi macam ni kita pilih kita nak apa. Lepas tu dengan pengalaman yang kita dah ada, kita dah jumpa dah. Macam kalau cerita awal-awal Kali Baskers dulu, saya main bass. Sebab waktu basking kita nak bawa keyboard susah. Jadi saya main bass, Zaki main gitar, saya main gitar. Jadi Fendi tak pandai main drum lagi waktu tu, dia main kahon. Lepas tu sampailah kita dah jumpa akhirnya, aku nak main drum lah. Saya pula fokus main keyboard, Zaki dah main bass. Sampai sekarang kita dah jumpa dah konsep band yang kita suka. Okey, lagu-lagu jenis 90s punya lagu. Jadi macam single terbaru kita, tajuk dia Madah Sengsara, memang kita dah jumpa genre yang kita suka lah. Jadi kita pun dalam masa yang sama harap orang boleh terima dengan genre yang kita suka. Nak tanya sikit, bila keluar dengan Edri di AJL, ramai orang ingat selamat lah. Sebab apa? Belakang dia KRU. Mesti Edri akan ambil dia sampai bila-bila, ataupun KRU akan ambil dia sebagainya. Macam sejauh mana kerjasama dengan KRU tu? Adakah sekadar one off di tu atau macam mana? Saya jawab kan? Silakan. Saya cerita je lah. Cerita. Cerita ni ini soalan Abang Syaril memang best. Soalan yang orang tak tanya. Okey, jujurnya memang waktu tu KRU dari awal memang saya ada mindset, bukan saya lah, isteri saya lah, dia takut. Dia takut kalau saya ada kontrak. Dia takut kalau saya ni terlibat dengan kontrak apa-apa. Dia tak nak terikat. Tak nak terikat dengan apa-apa. Jadi dia macam bila time saya nak dapat AJL tu pun dia risau, nanti awak dah jadi artis, nanti kan awak sibuk lah gini-gini lah, awak dah sign kontrak. Tak adalah, saya tak, jangan risau, saya tak ada sign kontrak apa-apa. Macam tu lah. Lepas tu saya pun dah terikut sekali lah. Macam kalau boleh memang tak nak ada sign. Jadi sebelum kita masuk AJL tu, memang kita dah borak dengan tim-tim Abang Edri lah, cakap bang, kita orang boleh tapi kini tak ada kontrak apa-apa kan. Tak ada. Ni habis AJL terus habis je. Jadi bila memang nak macam tu. Memang nak macam tu. Jadi bila habis AJL tu, mungkin dia orang pun tak sangka naik macam tu sekali kan. Jadi KRU pun offer lah kita untuk sign kontrak dengan dia orang lah, management. Jadi bila sign management ni, dia akan ada potongan lah setiap kali show apa semua kan. Jadi
saya pula waktu tu memang dah tetap tak nak ada kontrak. Saya bertahan lah. Memang saya cakap kalau boleh saya tak nak ada terlibat dengan kontrak lah apa-apa. Tapi ada juga ahli-ahli karir basket waktu tu yang macam terpengaruh lah sebab pihak KRU tawarkan macam gaji bulan ataupun dia tawarkan setiap kali show kita akan sediakan itu ini. Ada yang nak terpengaruh juga, tapi saya dalam grup memang saya cakap kalau korang nak pergi boleh, tapi memang saya tak nak terlibat. Tapi pihak KRU pula kalau Azmi tak sign, tak nak lah sign yang lain kan. Dia nak saya sign juga. Saya dapat makan pizza lagi. Sorry. Memang dia orang beberapa kali lah. Sekejap siap Datuk Norman pun turun nak panggil kita kan untuk nak tanya kenapa tak nak sign. Saya pun cakap sebab saya memang kalau boleh tak nak terikat, sebab yelah kita tak, sebab satunya saya selalu risau dengan artis-artis yang sebelum-sebelum ni lah. Tapi mungkin sebenarnya KRU tak adalah sampai macam tu sekali. Cuma tengok artis sebelum ni bila dah sign tak boleh perform. Macam kita nak basking tak boleh basking. Jadi macam terhad. Tapi tunggu show tak ada show. Kalau orang normal tergantung. Kalau sebab ramai juga artis-artis yang kita kenal yang berpengalaman macam tu kan. Bukan dengan KRU saja, bukan lain mana-mana pun. Jadi macam kalau dia tak boleh nyanyi, orang normal dia boleh buat kerja lain. Buatlah apa benda kerja, apa buat design ke, apa benda yang tak berkaitan dengan persembahan kan. Tapi kita itu je lah yang kita pandai. Jadi kalau dah sign tak boleh tak boleh nak basking, apa yang kita nak makan. Ini satu benda yang menarik. Maknanya Azmi well versed juga, faham juga tentang industri muzik ni Waktu tu faham macam tu lah. Bukan sebab sebelum tu ada lagi. Sebelum tu yang dia selesai kontrak, ingat dengan sebelum tu yang yelah, lebih kurang itulah. Jadi sebelum tu macam tu juga dia. Saya quite surprise. Saya ingat Kali Baskers ni just nyanyi je, rupanya you all pun faham juga tentang fenomena, tentang culture. Faham sebab benda tu berkaitan dengan masa depan kita kan. Ataupun kita dah ada anak bini, kalau tak boleh nak cari makan, alamak macam mana. Bukan sekadar buka muzik nyanyi tapi faham tentang senario dia. Sebab tu sampai kita 2 tahun dengan KRU, sign ni je lah, sign lagu je lah, recording. Sampailah sekarang kita tak pernah sign management dengan mana-mana. Tapi bila susahnya bila kita tak sign management ni, kita tak ada pula tim yang betul-betul hebat bahagian management. Walaupun kita ada manager, tapi manager yang bukanlah dilatih untuk manage artis. Dia cuma tolong kita bawa pergi show. Sebab kita pula bila kita dalam keadaan yang tak nampak ni, kita perlukan orang yang betul-betul boleh bawa kita dengan baik lah. Maksudnya bukan bawa jalan je. Kita makan tu dia tolong ambil, kita nak pakai baju kita dia tolong tunjukkan. Sebab kalau orang normal tak biasa dengan OKU, dia mungkin hebat dalam mengurus artis, tapi dia tak hebat dalam kebajikan kita sebagai OKU. Jadi bagi kita yang minat muzik dan kita nak kerja enjoy ni, kita pentingkan orang yang pandai handle OKU dulu. Lepas tu bahagian management tu kita belajar sama-sama. Macam tu lah. Untuk jadi manager you all ni dia kena ada extra sikit. Betul. Tapi of course ada juga kelebihan sign contract ni macam betul. Ada pro con dan memang betul. Everything taking care of lah kan. Perjalanan jadi tapi masih lagi merasakan bahawa elok tak terikat. Tapi dengan industri yang di muzik di Malaysia ni saya rasa macam lebih baik tak sign lah waktu tu. Sebab orang nak macam organizer nak contact kita, semuanya boleh direct dekat kita punya Instagram kan. Tapi bila dia boleh direct, kenapa nak kena bagi pada management sampai 30% contohnya kan. Contohnya gitulah. Tapi memang tak dinafikan lah kalau kita dah sign management dengan tu, dia akan fikirkan macam mana nak jual kita. Nak jual kita. Okey, nak buat single bulan berapa nak buat single apa semua. Ini mungkin jadi duta ke apa ke. Betul. Dia akan fikirkan ada pro and cons. Tapi untuk dalam keadaan saya pula, saya biarlah cukup, maknanya sekadar muzik tu untuk kita dapat makan, dapat semua, mana kalau ada rezeki mewah cukup. Tapi tak nak terlalu busy. Macam tu lah, sebab kita semua dah berumah tangga kan, dah tu. Jadi kalau saya tak nak terlalu busy macam orang lain tu sampai tak ada cukup rehat, takutnya. Jadi saya fikir-fikir tak apalah, tak sign pun tak apa. Tapi memang struggle lah. Tapi saya ingat lagi waktu yang kita dah lepas AJL tu kan, AJL berikutnya hanya namamu, kita orang dapat masuk AJL lagi sekali. Tapi bersyukurnya waktu tu kita belajar. Bila berjumpa TV3, kita pergi sendiri meeting. Lepas tu kita deal macam mana cost apa semua. Untuk prop semua. Bagus juga kat situ kan. Kita belajar balik. Tak ada bergantung pada orang. Betul.
Tapi memang terkapai-kapai juga lah waktu tu. Yelah. Dan okey nak fikir pula persembahan pentas apa yang kita nak buat. Rupanya sebab dia berkaitan dengan TV kan. Kita kena plan okey apa 5 saat pertama apa benda. Kita kena tulis semua benda. Okey 30 saat apa yang akan jadi. Seminit tu apa kena jadi. Kena tulis semua benda. Lepas tu kos semua tu waktu tu kalau ikutkan 26-27 ribu lah. Tapi kita pula tak sangka. Ya Allah, api sekali keluar tu sampai 2,000 nak kena bayar. Waktu kita pula tanya orang-orang, Abang Henry pun bagi pendapat juga waktu tu. Abang Henry perform sekali. Dia bagi pendapat okey nak ada stage kecil dekat atas tu. Lepas tu ada choir, ada tu. Kita pun panggil lah semua orang. Tanpa musician, session musician. Over budget lah waktu tu. Tapi kita deal dengan orang ni, boleh tak nak minta kurang sikit. Ada orang pun macam tolonglah, ramai yang waktu pemain choir, tim percussion semua tolong kita. Dia bagi murah lah. Jadi kita belajar, macam ni rupanya bisa. Tapi terima kasih juga Kakak Aryu. Tanpa dia kita pun tak ada kat sini. Betul. Bukan tak ada istilah tak kenal budi. Betul, tak ada. Cuma Itu semua dalam hal ni masing-masing ada pendirian. Betul. Kan, Bagus. Kita akan kembali selepas ni sebab Ami, Zaki, kita nak dengar pula suara lagi 2 orang lagi. Yang selama ni kita tak pernah dengar. Dia apa, payment senang. Mana boleh kita nak dengar dia. Siapakah insan itu? Kita akan kembali selepas ini. Jangan lupa. Baik, kita kembali sekali lagi bersama Khalid Baskers. Ni kita bawa seorang yang selama ni bila masuk TV dia duduk belakang. Kita tak pernah dengar suara. Orang dia handsome tuan-tuan dan puan-puan. Sangat handsome. Lahir berasal daripada bumi Kenjalang Sarawak. Introduce me. Dia namanya adalah Nirwan Zainal Abidin, orang Sarawak. Dia adalah pemain gitar Khalid Baskers. Apa khabar Nirwan? Baik, alhamdulillah sihat. Sihat Sarawak dekat mana Nirwan? Dekat Kuching. Dekat Kuching. Bahagian Petra Jaya. Petra Jaya. Okey, Wan. Okey. Wan memang anggota asal Khalid Baskers? Saya memang anggota Khalid Baskers dari 2014 lah. 15. Okay. Wan, cerita sikit macam mana perjalanan seni daripada Kuching ke Kuala Lumpur ni. Nak tahu juga. Okey, dari Kuching dulu saya bermula dengan basking. Alright. Ikut satu uncle ni. Kira dia main keyboard, saya main gitar lah. Masa tu zaman basking memang orang tak pandang lah. Macam saya pernah daripada pagi sampai malam. Daripada pukul 6 pagi mata belum buka sampai pukul 7-8 lah. Itu paling lama lah. Sampai malam? Yes. Pagi sampai malam basking. Maksudnya kita tukar tempat, 2 tempat. Kat mana? Kuching? Macam kat area Kuching? Kalau pagi tu ada tempat pasar pagi, pasar borong pagi. Kat mana? Dekat area Batu Kawah. Batu Kawah, okey. Area Batu 3 macam tu. Okey. Kalau petang tu area Tapi sekitar Kuching lah. Batu Lintang. Oh, Batu Lintang. Area Batu Lintang. Okey. Pagi malam seorang one man show. Dengan uncle tu lah. Siapa nyanyi? Uncle tu nyanyi. Okey, lagu Cina, lagu apa semua dia semua hantam. Semua hantam. Yang boleh datang ke Kuala Lumpur ni macam mana, Wan? Cuba cerita sikit. Okey, lepas basking tu uncle tu meninggal. Kira dia dah sakit lah kan. Lepas tu dia meninggal. Lepas tu saya pernah cuci pinggan nak teruskan hidup. Kadang-kadang gaji RM15 satu hari. Tapi saya kerja dalam 2-3 jam macam tu lah. Sebab saya cakap saya belajar lah. Okay, kadang-kadang saya ajak kawan saya teman, Azizi kan. Lepas tu lama-kelamaan saya rasa macam nak terjun payung, nak pindah ke Kuala Lumpur. Tapi tak tahu nak buat apa lagi. Ya. Tapi saya terjun juga. Saya kontak kawan saya di Kuala Lumpur. Adalah kawan beberapa orang di Kuala Lumpur. Lepas tu tumpang rumah dia orang. Lepas tu belum tahu buat apa, saya masuk MAB. Persatuan tu. Ya, di Brickfield tu. Yes. Okey. Saya ambil telekomunikasi. Urut tak minat. Kan. Lepas tu masa tu ada zaman jamming lagi, tapi dah nak habis lah kan. Masa tu lah kenal kawan-kawan yang lain. Itulah sejarah macam mana daripada Kuching ke Kuala Lumpur. Okey, masa AJL
Masa JJ Wan perform juga? Saya perform. Okey, nak tanya sikit lah. Macam mana latihan menjelang AJL tu, berapa kali buat training apa semua, rehearsal? 3 kali waktu tu. 3 kali 3 kali. Kira sebenarnya lagu tu kita Abang Adri jumpa lagu tu dekat video kita cover dekat YouTube. Waktu kita main tu kita tak praktis pun lagu tu. Macam biasanya kalau kita dah serasi ni, okey, aku main chord apa kau follow je. Itulah dia lebih pada macam tu. Jadi saya main, dia orang ikut je lah. Rupanya kita salah main waktu tu, tertinggi sikit daripada original. Itu bila Abang Adri kata, "Uish, power ni boleh tinggi ni kan." Jadi masa tu Mojo pun dah ada kan? Masa tu kita main lagu Rumah Cinta dah waktu tu. Okey, masa AJL tu saya tengok drama orang Mojo, budak Mojo. Betul. Lead gitar pun Mojo. Masa tu Wan jadi apa, rhythm? Main akustik kita. Main akustik. Yang Mojo 2 orang sajalah. Mojo dengan Abang Adri. Betul, Abang Adri yang main gitar dengan main drama. Okey. Jadi kali basket kita dilonggokkan sebagai pemain akustik lah. Waktu tu Fendi main kahon, yang ada perempuan tu main shaker, Abang Zaki main bass macam tu. Wan, nak tahu sikit, saya tengok masa AJL tu, masa intro tu bunyi itu memang plan ke apa? Dia bunyi jag-jag. Jag-jag itu apa? Okey, ni memang tak pernah ada di mana-mana. Sebenarnya masa kita orang berapa kali rehearsal 3 hari dekat Dewan tu, okey je. Dekat earphone kan kita pakai earphone, earpiece tu, semua instrumen akan masuk dekat monitor telinga kita lah. Tiba-tiba hari kejadian, malamnya final, gitar saya ada bunyi, lepas tu hilang terus. Gitar saya seorang tak ada masuk monitor saya sendiri pula tu. Alamak, tak ada bunyi? Ya, masa 3 minit rehat tu, kita tengah set up tu, hilang. Tapi lepas tu count dah bunyi. Itu yang jeng-jeng. Saya tak perasan count tu dah bunyi mula-mula, tapi dah dengar, dah perasan. Okey, start, jalan. Masa tu maknanya dia nak try lah. Nak try je lah. Kita ingat memang plan. Dia nak panik. Alamak, kenapa tak ada bunyi? Patik je, crank keluar. Kami tak boleh letak video ni, nanti copyright. Tapi tuan-tuan pergilah balik kalau nak tahu apa yang saya maksudkan. Masa dia orang perform tu, masa start tu, tuan-tuan akan dapat kesan satu bunyi yang pelik. Jangan. Rupanya masa tu nak test, hilang, tiba-tiba bunyi. Pengalaman lah. Sebab waktu tu lah kita orang first time pakai ear monitor. Saya pernah lah beberapa kali, sebab pernah juga perform kat TV. Tapi diorang memang first time. Tak selesa lah mula tu. Alah, kena pakai ke? Memang kena pakai. Dan sebenarnya sampai sekarang saya tak minat pakai earphone. Saya suka pakai wedges. Kalau saya pakai pun mungkin saya akan pakai sebelah saja. Okey, masa tu music director Datuk Ramli. Datuk Ramli Macam mana work dengan Datuk Ramli sebagai orang baru di AJL? Kita satunya kita tak deal dengan Datuk Ramli pun kan. Semua waktu tu Abang Adri yang uruskan semua kan. Tapi nak jadikan kisahnya, mungkin ramai juga yang tak tahu. Sebenarnya malam kira waktu tu kita praktis 2-3 kali tu, kita pakai key original. Tapi saya demam waktu tu lah. Dalam proses saya demam, waktu tu kita tak sampai. Bila esoknya nak final, malam ni rehearsal dengan Datuk Ramli, tapi tak sampai. Waktu tu Abang Adri dah, sebab barulah dibuka cerita, rupanya ada pihak yang macam tak setujulah Abang Adri panggil Kalibaskers. Sebab kenapa banyak-banyak panggil Kalibaskers, ramai lagi artis yang hebat-hebat kan. Tapi Abang Adri kata dia yakin boleh jadi sesuatu malam final. Jadi, tu key kurang separuh. Dia turunkan lah. Turun key lah. Dia turunkan turun 1 key lah. Turun 1 key. Habis skor semua kena buat lain lah. Itu yang jadi susah tu. Kira malam tu diorang terpaksa buat balik untuk turunkan key ni. Okey. Wan, sepanjang dengan Kalibaskers dah 10 tahun, apa pengalaman Wan yang Wan paling tak dapat lupa? Paling tak dapat lupa? Banyak lah kan. Antara yang tak dapat lupa lah, share sikit lah Wan. Banyak. Dia duk main senyum je kat belakang. Kita nak tekan dia ini. Cuba kenangan best ke? Banyak kenangan best lah dengan diorang. So diorang ni lawak. Dia satu patternnya dia susah nak ingat sama macam saya lah. Kadang benda-benda yang jadi tu kita lupa dah. Lepas tu walaupun benda tu best, tapi kita ingat dia tak sama macam Fendi. Fendi hard disk dia besar. Itu memang diingat. Kalau kita cerita tu, kau ingat dulu tarikh 3 bulan 3 waktu tu kita show dekat sini, ya Allah, dia boleh ingat semua benda.
Kalau macam kita ni, orang suruh sebut benda apa kenangan best, tak ingat lah. Tapi kalau merapu, kalau di luar kamera, Tapi kalau kita boleh cerita hebat Nirwan ni kan, dulu kita bercakap sama kita aku engkau. Tapi sekarang semua dah bertukar. Saya. Sebab Nirwan dia datang saya. Lalu kita nak ejek dia, lalu kita semua dah saya. Oh, Sarawak. So kita cakap biasa bercampur, cakap Sarawak campur bahasa Malaysia. So Kalau cakap selalu balik Sarawak. tak ada. Sepanjang perkahwinan ni sekali sebelum PKP. Berapa adik-beradik? Saya 8. Oh, Wan nombor apa? Saya nombor 4. Wan, ni nak Wan orang Sarawak. Still lah teringin nak perform kat Sarawak. Kali Buskers pernah perform di Sarawak? Sekali. Oh, sekali je. Dah tempoh 10 tahun ni? 2018. Okey. Lepas tu teringin nak kembali ke Sarawak? Teringin. Nak perform di negeri sendiri Kalau boleh nak perform dekat dataran ni. Ramai sikit orang tengok. Sebab dulu kita orang perform dekat Unimas budak-budak you. Dia punya teringin tu kalau murah pun tak apalah. Yang penting di Sarawak. Ada geng-geng di Sarawak, organizer, businessman, korporat di Sarawak. Ni anak Sarawak ada dalam Kali Buskers. Bawa kan, dia tak sabar nak tunjuk keupayaan. Mesti kalau kat Sarawak dia goreng lagi dahsyat. Kan? Apa dia apa? Teki malak ke apa. Ni anak Sarawak ada Kali Buskers, kita bawa dia orang menjelajah Sarawak. Kan Wan teringin nak main di negeri kelahiran dia. Jelajah Sarawak pun best juga. Sebab ada banyak daerah kan. Kan pergi masuk umur panjang ke, nak menghiburkan kalau ada mana-mana kopat di Sarawak, betul ni? Betul. Kan ni Wan lama tak balik kan? Weh, Sarawak Wan sekarang kucing dah cantik. Lepas tu saya dengar ada pembangunan. Dia orang akan nak buat macam LRT, tapi nama atas betul, jalan. Yes. Mungkin 2030 lebih akan siap sampai ke Indonesia mungkin. Tengok Wan pun tak sabar nak perform kat Sarawak. Dengan Sarawak, come jemput. Dengar bulan 2 ni nak buat satu, dah ada airport, nak buat satu lagi airport tu. Tapi dia nak buat airport macam Dubai, antarabangsa. Dia excited pasal Sarawak, tanya satu dia jawab 10. Tu excited tu. Moga Abang Jo dengar. Ni orang Mersing ni Mersing, betul. Mersing okey, selalu balik Mersing? Setahun tu 2 kali lebih kurang lah. Sebab kena gila-gila balik Terengganu pula. Isteri orang Terengganu. Oh, isteri orang Terengganu. Kat mana Terengganu? Bukit Payung. Bukit Payung, Kuala Terengganu okey. Mi, 10 tahun Kali Buskers di pesada seni ni. Tapi mungkin lebih lama lepas, sebelum dikenali tu lebih lama lagi lah kan Kali Buskers setahun je. Mana setahun terus dapat masuk AJL. So apa projek terbaru? Projek terbaru itulah kita baru je release, baru je sebulan 2 bulan lah lebih kurang. Single terbaru yang berjudul Madah Sengsara. Alhamdulillah kita orang suka sangat dengan single ni sebab muzik yang kita orang suka, nampak dia punya band dia tu. Jadi harap semua orang pun sukalah. Madah apa? Madah Sengsara. Siapa yang buat lagu tu? Lagu Putus Cinta lah. Siapa yang cipta? Yang cipta melodi tu Qasid Hassan nama dia. Yang cipta lirik tu Andi Sulaiman. Dia rakan Facebook lah. Kita kenal kat Facebook, tengok orang ni dia selalu promote dia buat lirik kan. Jadi kita macam nak try lah. Jom. Lepas ni try Syarif Kadir pula. Macam cantik. Memang ni ada bunyi-bunyi 90-an punya muzik. Betul. Betul, lagu-lagu. Dalam banyak-banyak lagu Kali Buskers yang ke-8 ni, inilah yang macam saya rasa puas lah. Puas. Dia punya solo gitar tu saya rasa macam inilah dia. Sebab saya suka solo gitar yang menyanyi. Okey. Kalau cerita je tak best lah. Satu line sikit. Satu line Janji palsu hanya madah sengsara, kini ku tersisih dan merana, hanyalah aku menahan segala rasa. Begitu lebih kurang.
Sambil duduk dia tarik macam tu je. Ambil. Tu kelebihan. Dia sedih kan dengar kan? Ha. Kalau tengok video klip dia lagi sedih. Oh ya ke? Berlakon ke dalam tu? Oh tak. Ada talent dia. Ada talent. Dia ingat Wan berlakon jadi model ke apa? Wan. Ya. Pada geng-geng Sarawak, peminat Sarawak yang sedang tengok ni, cuba Wan cakap sikit dalam bahasa Sarawak ni. Geng-geng Sarawak nak tengok. Yang madah. Orang Sarawak, apa khabar kita orang? Selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat lagi nak menyambut Raya Aidilfitri. Masih macam dulu ke? Kita pakai baju Melayu sebulan? Sebab dekat Sarawak, kita pakai baju Melayu sebulan. Memang meriah lah. Tak tahulah zaman sekarang. Sama. Sebab zaman sekarang rumah dah berpagar. Kalau zaman dulu tak tahulah, semua satu kampung kita masuk. Tak macam bunyi Sarawak apa ni? Tak bunyi Sarawak. Dah lupa kau. Awal tu je dia cakap Sarawak. Okay, Wan. Yeah. Sebelum kita nak stop ni, saya kalau hajat hati impian Wan pada Khalid Baskers. Hajat saya nak adakan konsert yang besar. Okay. Kalau tak full konsert pun kita berkolaborasi dengan artis lain lah. Macam tu. Tu impian. Lepas tu kalau sekarang 8 lagu. Okay. Kalau ada 10 cukup 10 lagu, mungkin kita boleh buat masukkan satu album lah. Ataupun mungkin kena minta kebenaran kot. Saya tak tahu prosedur macam mana. Tapi tu kalau kita dapat buat, tu mungkin orang lebih mengenang kita. Bila ada konsert ni, kalau kita pernah adakan sebuah konsert, kita punya nama tu lebih kuat lah. Ya. Betul. Dia macam mana pun at least kena ada satu yang besar sikit. Kenangan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan, kita rehat dulu. Kita akan bawa seorang ni. Wan, kita akan bawa manager, tuan manager. Kita akan kembali selepas ni. Baik, kita kembali ke segmen terakhir. Diam tak diam, hampir 1 jam. Seronok ni. Tak terasa masa berlalu. Mi, siapakah jejaka handsome di sebelah anda? Silakan. Okey, ini adalah Syed Izham Jamil. Ataupun biasa orang panggil dia Cik Izham lah. Dia adalah manager Khalid Baskers. Jadi kalau sesiapa yang nak berurusan dengan Khalid Baskers, dia akan berhubung dengan Cik Izham ni. Alright, Assalamualaikum Cik Izham. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa kita. Kampung mana? Ipoh Perak. Ipoh Perak. Cik Izham, kita mendekatkan sikit mic Cik Izham. Okay. Alright. Lupa nak tanya sebagai pengurus artis ni, macam tadilah Mi bagi tahu dia susah sikit sebab OKU dia kena ada extra sikit Okey. Apa perancangan Mi sebagai manager Khalid Baskers untuk to make sure that Khalid Baskers still relevant dan terus maju dalam industri muzik tanah air? Silakan Mi. Wan apa? Syed. Izham. Silakan Izham. Okey. Banyak nama Perancangan ya. Apa plan masa terdekat ni? Macam Azmin cakap tadi, untuk tahun 2025 kita kena struggle sikit lah untuk naikkan nama Khalid Baskers sendiri sebab populariti pun dah semakin berkurang. Jadi kita macam saya sendiri bukanlah orang profesional dalam industri ni. Tak ada basic langsung tentang muzik, tak pandai langsung. Untuk management pun sendiri belajar. Tapi nak kata pandai tak pandai-pandai pun. Cuma kita grow sekali lah tapi apa yang saya buat adalah dengan cara saya sendiri. Sebab macam
mereka mungkin boleh ambil orang luar, manager luar untuk jaga Khalid Baskers yang mungkin lagi bagus kan. Tapi risau juga kalau orang tu tak boleh nak handle diorang sebab OKU dia ada satu benda yang kita rasa dia ada simpati dan empati kita. Bila kita buat satu benda tu, bila kita gabungkan simpati dengan empati tu, insya-Allah dia ada satu benda yang apa panggil layanan yang terbaik lah untuk mereka. Macam saya sendiri, saya seorang yang OKU juga. Saya OKU penglihatan kategori rabun lah. Cuma penglihatan tu lebih baik sikit lah berbanding mereka kan. Apa yang saya lakukan, macam dalam chat show tu, kita pergi tempat yang kadang-kadang kita sendiri tak tahu. Saya pula anxiety jenis yang macam bila ada show kadang-kadang tak tidur malam. Kita cuak. Sebab kita fikir ya. esok timing macam mana, pergerakan macam mana. Betul. Sebab macam nak pergi satu tempat tu, toilet kat mana, kena tahu dulu, dewan dekat mana, holding room dekat mana. Benda tu study sendiri. Kadang-kadang kita Google hotel. Okey, hotel tu macam mana. Kalau ada dia ada floor plan, kita boleh tengok awal-awal. Ataupun kalau macam saya pergi dulu, saya akan pastikan tempat tu macam mana. Supaya bila diorang sampai nak pergi toilet, kita tercari-cari waktu tu, dia akan ambil masa. Jadi itu cara saya lah. Kalau makan, nak bagi makan macam mana. Kalau ada contoh makan buffet, ada 15 jenis menu, kita kena saya nak ambil, nak ingat satu-satu menu memang payah lah. Jadi ambil phone, snap apa yang ada, pergi kat meja, bacakan dekat dia orang. Jadi daripada 15 tu, apa yang dia orang nak makan. Jadi bila nak bagi tu, bagi makan, sampai ke makan pun kita kena fikirlah. Macam nak letak nasi tu, dia kena letak nasi, lauk yang berasingan lah. Jadi bila diorang makan pun tak adalah kita lambatkan semua pada diorang kan. Jadi nak makan tu senang lah, kenyang lah. Kalau organizer di luar sana, dia nak cari orang untuk dinner show ke apa ke, kalau Wan boleh cakap kat diorang, apa kelebihan kalau ambil Khalid Baskers? Silakan. Khalid Baskers ni dia tak berkira. Kalau buat lagu dah sampai dekat atas, kalau 4 lagu boleh jadi 6 lagu. Kadang-kadang kalau penonton tu sporting, sampai ke 7 lagu paling maksimum. Selagi nak lah. Selagi nak lah. Itu kelebihan Khalid Baskers dia tak berkira lah. Tak berkira. Jadi you all enjoy. Lepas tu kita tak fokus pada satu genre lagu. Kadang-kadang dalam satu show tu, kejap dangdut, sekejap 60-an, sekejap rock lah, ada macam mungkin sebab dengan pengalaman kita basking tu, orang memang yakin yang kita boleh buat macam-macam genre. Jadi semua, sebab pernah juga waktu tu satu dinner ni dia nak konsep dia rock. Kita bawa lah semua lagu-lagu rock. Naik dalam lift, cik sodeh lah ini, tak ada lagu 60-an. Dia kata kita boleh cik lagu 60-an, tapi dah organizer nak tema rock kenapa cik tak kobah? Okay. Alright, mungkin organizer akan tertanya, tuan manager, alah susah lah nak ambil Khalid Baskers ni, nak kena macam-macam lah apa ke. Tu macam mana pula? Apa yang tuan manager boleh yakinkan pada organizer? Macam-macam tu dari mana? Sejujurnya apa, kalau dia orang-orang yang dah pernah berpengalaman bekerja dengan kita, saya rasa malah kita pernah dapat juga pujian yang senangnya dengan Khalid Baskers ni, tak ada minta, tak ada itu. Sebab ada kebanyakan artis lain, kalau dia orang hantar dia punya rider list tu, kita nak ada satu bilik yang untuk air mesti ada aircon. Kita tak ada, asal ada payment je sudah. Transport pun kita pergi sendiri, tak ada makan kita boleh order sendiri. Tapi kalau boleh nak ada makan sikit lah. Maknanya tak ada lah yang melampau-lampau. Tak ada. Sebab memang kita nak nyanyi je. Nak nyanyi. Dan Khalid Baskers ni nak menghiburkan orang. Betul. Pada yang masih sama nak cari makan. Betul. Jadi apa tu, panggil je kami. Dia senangnya kalau organizer tu sediakan makan dekat satu tempat, kita tak payah nak keluar. Sebab kalau kita nak keluar tu akan ambil masa. Dengan transport lagi. Kan. Transport pun kalau kata tempat tu jauh, tak ada flight, boleh naik kereta. Kereta pun bedah. Berhimpit lah ramai-ramai dengan barang-barang kan. Selagi boleh lah. Betul. Sedih pula aku dengar.
Okey. Saya nak tanya manager. Kita ni bila you nak manage satu-satu group ni, kita kena make sure image bagus, cerita-cerita pun bagus-bagus. Tapi kita pernah dikejutkan. Khalid Baskers pernah Fendi keluar. Kan dalam situ macam mana sebagai manager untuk make sure bagi tahu kat orang ramai bahawa come on, benda ni biasa, orang keluar masuk, jadi Khalid Baskers terus tetap on. Macam mana cara dia? Kan kita nak bagi nama baik ni. Macam mana nak make sure, soalan mudah lah, to make sure macam mana nak bagi Khalid Baskers sentiasa relevan. Siapa nak jawab? Kalau macam orang keluar masuk tu, itu kira takdir lah kot. Perancangan Allah kan. Itu siapa nak, kalau boleh semuanya nak sampai bila-bila pun kekal sama-sama kan. Tapi itu perancangan Allah, itu perjalanan kerjaya Khalid Baskers. Macam ada yang keluar, kita tak tahu 10 tahun lagi ke, tiba-tiba masuk balik ke kan. Tak payah 10 lah, 5 tahun lagi ke, ke kita bagi diskaun setahun lagi ke kan. Kita tak tahu itu. Kalau orang macam pertikaikan, adalah kalau macam waktu Fendi keluar tu orang kata buta-buta pun bergaduh kan gitu. Buta-buta pun bergaduh. Buta pun bergaduh. Kita baca komen-komen tu kan. Jadi macam Khalid Baskers pun manusia juga. Ada perjalanan hidup dia. Tak tahu Fendi bercerai hari tu pun buta-buta bercerai juga. Kan. Aduh. Kita manusia kan. Kalau boleh saya ceritalah. Silakan. Sebenarnya kita orang ni boleh kata dah 10 tahun ni kita belajar sendiri kan. Kita belajar sendiri, kita tak adalah kan ada jumpa pihak manager yang memang berpengalaman untuk kita tanya-tanya. Tapi untuk kita bekerjasama dengan manager yang hebat tu, kita tak pernah ada peluang lagi, dan rasanya kita pun tak mampu kot, sebab dalam keadaan kita macam ni, orang pun macam risau yang tak berbaloi kerja kita, mungkin lah saya fikir macam tu lah. Jadi bila kita belajar sendiri ni, jujur-jujur ni memang struggle teruk sangat. Kalau boleh saya cerita, Izham memang kelebihan dia, bahagian kebajikan kita tu memang sangat terjaga. Kita macam JKL. Maknanya kalau kita pergi show tu, kita dah tahu baju semua dah ada, kita punya makan senang, apa semua dah ada kan. Tapi dari segi bisnes tu memang kita kena sama-sama lah. Maknanya kan kita Khalid Baskers tu kita fikir apa yang boleh buat kita. Bukan kita serahkan kepada Cik Izham seorang lah. Sebab saya rasa tak ada orang yang betul-betul perfect boleh handle segala benda kan. Kalau orang tu pandai bisnes, mungkin bahagian pengurusan lain dia kurang pula. Jadi sebabkan kita pentingkan kebajikan dulu. Yang bisnes tu kita buat sama-sama. Jadi itulah struggle-nya Khalid Baskers ni. Mungkin kalau ada orang yang sebenarnya kalau kita nak pergi jauh ni, kita kena bekerjasama dengan ramai lagi pihak lagi kan. Jadi mungkin ada pihak-pihak lain yang menonton yang nak bekerjasama dengan Khalid Baskers. InsyaAllah tahun 2025 dengan pengalaman yang ada, kita orang memang kalau boleh. Dulu kita orang tak faham, kita orang suka menyanyi, suka nyanyi je. Jadi macam tak nak ambil tahu pasal bisnes kan. Sedangkan bila kita dah ada dalam industri muzik ni, nak tak nak kita kena pandai bisnes juga. Kena. Jadi kita orang tahun ni memang alhamdulillah. Kalau macam boleh saya cerita jujur kan, kalau sebelum-sebelum ni kadang komitmen kita sama-sama pun macam malasnya nak buat. Tapi tahun ni seronok. Semua orang gerak kerja lebih teratur. Betul, lah. Dia lebih teratur dan lebih semangat lah. Jadi insyaAllah tahun 2025 ni kita akan usaha sama-sama lah. Tuan Manager, sekiranya pihak di luar sana ingin mengambil Khalid Baskers sebagai dinner show ke apa show ke, macam mana nak dapatkan servis tu? Boleh kontak saya lah melalui nombor telefon saya. Boleh dapatkan dekat social media Khalid Baskers lah, dekat IG Khalid Baskers official. Dekat TikTok pun ada nombor saya. Boleh kontak. Tak payah. Bagi terus. 017 017 20 87 87 66 3. Sekali lagi 017 20 87 663. Harga boleh bincang. Yang pasti servis memang best. Power. InsyaAllah. Ni Ya.
orang mungkin tanya, you all punya konsep ni apa sebenarnya? Reggae ke? Rock ke? Itu yang retro ke? Itu yang kita Apa belajar. ke? Itu satu benda kita belajar juga. Sebab kalau biasanya kalau kita tengok band lain kan, tak contoh macam Floor 88. Yeah. Kita tahu Floor 88 lagu-lagu dia memang pattern macam rock yang catchy macam tu kan. Kita tahu. HyperX lagu dia kita dah dengar dah, oh ini HyperX. Khalifa kita tahu kan. Tapi Khalifa ni tak jumpa macam hanya namamu dia macam klasik sikit. Lepas tu single kedua Kaulah Dia macam romantic pop gitulah. Lepas tu lagu ketiga tu dah macam barat punya style pula. Lagu Faizal Tahir buat lagu Buta. Dia macam tak ada satu genre yang betul-betul pegang Kalibaskas. Jadi baru-baru ni kita rekod single terbaru yang jadi vocal coach waktu tu Zimi kumpulan Sofas tu, kumpulan apa Akim Magic Street juga. Dia producer lah. Jadi dia bukan producer, dia vocal coach waktu tu. Saya bertanya dia, bang, kita orang ni sebenarnya nak kena tetapkan ke genre band ni? Dia kata kalau artis lain kena, kalau Kalibaskas tak payah. Jadi orang yang dapat pengalaman pula kata tak payah, kau jalan je, asal orang suka kau jalan je. Dia kata sudah. Lepas tu saya jadi macam susah juga jadi mungkin kita boleh katakan sebabkan kita Baskas, nama pun Kalibaskas, bila kita basking pun kita tak pernah tetapkan satu genre. Ada je makcik, okey 60-an. Kejap lagi Mei, depan tu ada orang Cina, okey jom lagu Cina. Kita macam kita ikut apa yang orang nak lah, follow the flow. Jadi mungkin saya pun fikir okey apalah untuk 2025 kita buat dulu apa yang kita suka. Memang kita orang sebenarnya kalau pergi show kita akan utamakan lagu-lagu 90s dulu. Lagu-lagu apa yang memang sesuai dengan band lah. Sebab kadang lagu-lagu sekarang solo gitar pun tak ada kalau lagu baru kan. Jadi macam mana kita nak tonjolkan skill gitaris, skill pemain bass kita kan. Jadi kita buat lagu yang memang boleh tunjukkan skill musician tu. Kita memang suka lagu-lagu 90s, jadi mungkin 1-2 lagu ni kita akan fokus genre macam tu. Lepas tu mungkin kita akan tengok pula nak tak nak kita kena follow trend jugalah. Kalau trend waktu tu orang suka lagu dangdut, kita try dangdut. Mungkin sebab itulah untung bila pakai nama Baskas tu agaknya lah. Okey, diam tak diam dah lebih 1 jam rupanya. Lebih? Lebih 1 jam. Kita dah bersama Zaki. Kita dah bersama this one? Nirwan. Dan sekarang kita bersama manager Tuan Izham. Okey, ni benda bulan puasa ni kan mungkin bagi pihak Kalibaskas ramai-ramai. Tuan Izham dulu kepada peminat. Silakan. Teruskan selamat berpuasa. Teruskan support untuk Kalibaskas. Tanpa sokongan rakyat Malaysia, Kalibaskas makin lama makin tenggelam. Kita perlukan support tu Betul. Beri mereka peluang dan ruang yang lebih lagi. Kerana mereka ada kemampuan Betul. Rugi kalau talent ini dibiarkan. Betul. Okey. Azmi, saya sempena bulan puasa Mubarak ini, tak lama lagi nak ayam amboi dah raya dah. Tapi tak apa. Kita rangkumkan sekali ni. Silakan. Okey, selamat berpuasa untuk semua yang menonton lah dan mendengar, semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Jadi kita ambil ruang bulan puasa ni untuk tambahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah redha apa yang kita buat dan kita dapat banyak ganjaran dah yang dijanjikan untuk bulan puasa ini. Dan teruskan sokongan anda untuk Kalibaskas. InsyaAllah kami akan berjuang untuk tahun 2025 ni. Sempena 10 tahun ni rasanya macam semangat baru. Betul. Jadi bagi kami sokongan untuk kami terus bersemangat berjuang dalam industri. Dan selamat Hari Raya juga untuk semualah, untuk kita semua. Semoga raya tahun ni kita akan bergembira bersama keluarga dan juga dapat raikan setelah sebulan kita beramal ibadah kan. InsyaAllah kita akan gembira di Hari Raya. Okey, ni last but not least. Satu lagu yang memperkenalkan Kalibaskas di peta hiburan tanah air. Lagu yang dinobatkan akhirnya sebagai persembahan terbaik anugerah juara lagu, iaitu Roman Cinta. Kita tak nak, ni bulan-bulan puasa tak MJ jadi. Kita nak ambil yang depan tu. Yang apa ya, rangkap pertama. Tuan-tuan dan perempuan. Tak payah chorus Tak payah. Tuan-tuan dan perempuan, Roman Cinta Kalibaskas. Sejak kamu pergi menjauh, sudah tiada udara untuk diriku hembus.
tandus, denyutan nadi pun terbentur melumpuh dalam hening jiwa. Gitulah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.